Oke guys, Assalamualaikum. Ini video kali ini bukan aku mau cerita pasal match semalam. Ulasan pasal semalam tu sudah aku buat di video yang aku post selepas perlawanan antara Sabah menentang JDT tu. So habis je perlawanan tu memang aku terus tutup apa semua. Habis aku rakam video tu memang aku terus tutup apa semua, tidurlah pasal mau menenangkan fikiran. So the next day aku bangun, aku nampak di grup, aku nampak di Sabah FC supporter page apa semua. Ada aku nampak beberapa insiden yang kurang menyenangkan lah bagi aku. Yang aku sendiri pun tak sangka sebenarnya perkara ni akan terjadi. Lepas tu yang melakukannya pula adalah uh, fans kita sendiri. Aku bukan cakap semua lah. So di sepanjang sebelum tu di sepanjang video ni bila aku sebut Sabah fans tu maksud aku segelintir orang yang hadir pada perlawanan itu yang tidak mempunyai attitude ataupun mindset yang cukup bagus ataupun ready untuk hadir pada perlawanan tu. Itu maksud aku sebenarnya bila aku cakap Sabah fans bukan aku bermaksud semua yang hadir. So apa isu yang terjadi selepas perlawanan ni di mana isu tu telah membuatkan bilang orang kalau ikut kata pepatah kerana nilai setitik habis susu sebelangak. So itulah yang terjadi selepas tiupan whistle yang berlaku pada perlawanan ni. Aku dah nampak video-video yang di-share apa semua. Aku ada cek di YouTube YouTuber-YouTuber yang bukan YouTuber Sabah, YouTuber yang berasal dari Semenanjung membuat ulasan mengenai perangai segelintir penyokong-penyokong Sabah yang hadir pada perlawanan itu yang bagi mereka unacceptable, tidak boleh diterima. Ada penyokong-penyokong Sabah sendiri di Sabah Supporter Page apa semua sendiri cakap adalah satu perkara yang cukup memalukan. Dan juga untuk perantau-perantau anak Sabah yang berada di Semenanjung pun sendiri berasa amat kecewa dengan melihat apa yang dilakukan oleh segelintir penyokong yang berhadir di Stadium Likas pada malam perlawanan tersebut kerana mereka bimbang mereka pun akan dicop sebagai hooligan. YouTuber di Semenanjung tu, YouTuber di Semenanjung tu sebut hooligan. Ayat hooligan ni bukan main-main guys. Okay, memang hooligan ni memang melibatkan satu attitude ataupun hasil daripada tindakan diorang yang akhirnya merosakkan. Itu kalau kita sebut perkataan hooligan ni dia akan lead kepada benda itulah. So kita tidak mau again kerana orang-orang yang hadir di stadium ni berperangai macam ni, habis semua yang sporting, yang die hard fans Sabah, yang kalah menang pasukan Sabah, diorang tetap hadir memberi sokongan dengan attitude dan mindset yang cukup bagus, habis orang-orang ni pun terkena. So itu memang isu yang aku sedih lah. Okay, aku sedih sampai aku terfikir sebenarnya yang datang ke stadium untuk menyaksikan perlawanan menentang JD itu sebenarnya, adakah kamu ni sebenarnya penyokong Sabah yang sejati ataupun penyokong Sabah yang seeking for glory only? Di mana kamu sebenarnya? Fikir-fikirkanlah benda tu. So kalau kamu seeking for glory sahaja untuk pasukan Sabah ni, kamu tidak patut berada di stadium tu. Dan kalau kamu rasa kamu ni jenis orang yang seeking for glory only, kamu ubahlah attitude di dalam hati kamu tu untuk bukan aku cakap kamu tidak boleh hadir ke stadium, kamu masih boleh hadir ke stadium, tapi ubahlah sikap tu, ubahlah perangai tu. Majulah sikit cara fikiran tu. Sampai komen-komen aku cakap pun kita ni macam negara third world country gitu. Macam sedih lah bila ada orang cakap benda-benda macam tu sama kita. Kita bila orang kutuk, aku minta maaf, aku cuba untuk sebaik yang mungkin aku mau cakap ni. Aku cuba mau menjaga sensitivity masing-masing. Aku cuba jaga ayat aku yang sebaiknya. Even sebelum aku post video ni, aku ada post di community dalam grup dalam aku punya channel ni mengatakan patutkah aku buat video ni. Sampai begitu sekali, aku risau. Aku tidak mau ada orang yang disakiti atau terasa sakit apa semua. Tapi itulah realiti dia sebenarnya. Macam siapa-siapa yang hadir yang membuat kacau tu bagus, kamu bagi tiket tu pada kami ni, orang-orang yang dapat pergi stadium ni. Tentu lagi aku rasa. Berperangai lagi aku rasa, bagus lagi perangai. So again, macam tadi, bukan aku halang untuk orang yang berperangai sedemikian untuk pergi ke stadium perlawanan seterusnya. Kamu dijemput datang, dipersilakan datang. Kerana kamu adalah harapan Sabah FC untuk meneruskan perjuangan diorang. Tapi tolong ubah sikit lah, ubah mentaliti itu.
Jangan jadi fans yang seeking for glory only. Jadilah diehard fans Sabah yang bersama-sama Sabah, baik uh, sakit, senang ataupun apa-apa saja. So, ini lagi melibatkan lagi pelawat datang ke stadium begini lagi dengan layanan yang kita bagi aku sungguh sungguh kita selaku tuan rumah lah, macam kita orang hari raya kita buka open house, orang datang rumah lepas tu kita buat benda yang tak tentu dan orang yang datang. Lebih kurang begitulah. Jangan macam itulah. Okay? So, benda-benda yang aku tengok yang terjadi di video-video yang ada di share yang aku nampak, aku nak tahu kalau selain daripada benda yang aku sebut ni ada jadi lagi, itu aku nak tahu. Tapi so far yang aku nampak ada fans bergaduh. Fans bergaduh tu bukan aku tengok antara penyokong Sabah dan JDT, sesama sendiri bertumbuk. Macam aduh, apa? Aduh guys, jangan begini bah, tolonglah. Aduh, viral barang ni guys, orang tengok. Aduh. Lepas tu baling sampah ke area Padang. Satu, baling sampah ke area Padang mungkin boleh mencederakan pihak-pihak yang berada di Padang tersebut. Okey, kedua, sampah yang ditinggalkan selepas perlawanan pun cukup teruk juga guys. Satu lagi aku tengok ada satu video yang orang curi masuk. So ini aku nak pastilah sama ada pintu tu ditutup awal, so orang-orang yang sudah membeli tiket tu dapat masuk terpaksa melakukan perkara sedemikian ataupun memang curi-curi masuk. So ini amat disuarakan oleh orang yang sudah membeli tiket. Diorang cakap kalau boleh masuk macam ni buat apa aku beli tiket. So bila benda ni terjadi tidak mustahil akan terjadi lagi. Orang yang pernah beli tiket pun tak mau beli tiket sudah, diorang pun mau masuk curi-curi sudah. So again, sedih lah, memang sedih. Yang paling teruk sebenarnya yang betul-betul aku tidak setuju dengan tindakan ni, pasal ini melibatkan maruah. Okey, tak kira lah orang lakukan terhadap kita lakukan terhadap orang, ataupun orang dari luar negara Malaysia ni melakukan terhadap kita, itu adalah perkara yang sepatutnya tidak dilakukan oleh siapa-siapa pun. Iaitu isu menarik bendera Johor, bukan JDT maksud aku klub JDT, bukan logo klub. Bendera tu guys, bendera tu dilakukan secara sedemikian, ditarik bendera tu daripada penyokong JDT lah. Diorang macam ikat bendera tu di fence tu, lepas tu ada satu penyokong Sabah ni turun macam tu ya, rembat je bendera tu macam tu. Bagi aku itu adalah perkara yang betul-betul tidak menghormati kedaulatan negara. Okey, bendera ni guys, bendera ni adalah maruah negara orang, maruah seseorang. So bila tindakan daripada lelaki ni membuat perkara macam tu, bagi aku itu di luar dugaan dan juga di luar kesedaran fizik. Kalau aku mau cakap benda tu macam tu, sungguh memalukan. Aku nak tahu, dengar cerita macam TMJ tak puas hati tu bila dia nampak klip tu, macam dia cari individu tu yang membuat perkara sedemikian tu. Aku kalau betul lah, aku nak pasti juga pasal TMJ pun tidak mengeluarkan sebarang statement. Tapi ini daripada apa yang aku nampak di Sabah Supporters page di Facebook lah. Kalau betul TMJ buat benda macam tu, dia cari individu tu, aku nak salahkan TMJ. Pasal kalau orang lain buat begitu dengan bendera kita, ada orang yang mau bertindak macam orang tersebut, kita akan buat benda yang sama juga sebenarnya. Kita akan buat perkara yang sama juga. So sungguh melampau lah. Itulah aku cakap sebenarnya. Siapakah kamu yang hadir di stadium tu? Adakah kamu diehard fans Sabah, again, diehard fans Sabah yang betul-betul suka Sabah, susah senang sama-sama, ataupun just seeking for glory only? Okay, benda-benda macam tu. So, again, kemungkinan besar orang yang turun ni adalah orang yang first time pergi ke stadium. So, bila kena troll sikit terus sentap. Ini pun salah satu perangai juga lah. Kalau inilah dunia bola guys. Memang meng-troll tu memang wujud di mana-mana pun. Aku ni Manchester United fans guys, sekarang ni aku di dalam musim yang kena troll oleh Liverpool especially. Tapi aku relax je lah bila aku nampak komen-komen orang di Facebook. Even abang ipar aku pun Liverpool. Kalau kau tengok abang ipar aku punya komen pasal MU pun boleh bikin sakit hati je sebenarnya. Tapi kita berfikiran terbuka. Kita tidak berapa sensitif dengan benda-benda. Pasal kita tahu itu memang adat permainan dia. Kalau kamu berani untuk menjadi fans sesuatu tim bola sepak, tapi kamu tidak boleh terima troll, kamu bukanlah orang yang betul-betul berjiwa bola. Itu boleh aku cakap sebenarnya. So, untuk isu-isu tu lagi,
Bukan aku menyalahkan segelintir fans yang hadir dengan memberikan reaksi atau attitude yang sedemikian. Banyak juga individu-individu yang terlibat seperti manajemen untuk stadium tu juga sebenarnya bagi aku sepatutnya mereka sepatutnya sudah sendiri tahu yang ini adalah high profile game. Kita sendiri nampak sewaktu uh, Negeri Sembilan menentang JDT, apa yang terjadi di stadium tu, ada satu individu tu membaling mercun kalau aku ni silap ke bawah ke tempat fans JDT. Itu pun adalah satu tindakan yang cukup berbahaya yang boleh mengundangkan kecelakaan dan kecederaan kepada penonton. So kita sudah tahu match yang begini ni memang mempunyai profil yang cukup tinggi. So security apa semua tu sebenarnya patut di dalam um, checklist untuk management bagi Stadium Likas sebenarnya. Mungkin dia orang ada buat lah kali. Mungkin dia orang ada buat tapi mungkin kaki tangan tak cukup pasal terkejut dengan kehadiran penonton yang begitu ramai. Okay. So mungkin dia orang macam yang tidak sangka lah benda tu kerja. Tapi untuk for the future match lah, especially untuk management Stadium Likas harus meletakkan keselamatan penonton, keselamatan pemain, keselamatan staff-staff adalah prioriti nombor satu diorang. Supaya untuk mengelakkan perkara-perkara atau insiden yang tidak sebagus begini berlaku lagi lah. Satu lagi yang aku risau sebenarnya adalah mengenai sekiranya betul isu ni betul-betul sensitif sampai melibatkan bendera sudah. So mungkin mana tahu FAM akan mengambil tindakan. Okey, kalau benda-benda begini terjadi, tindakan akan diambil sebenarnya buruk untuk kita, buruk untuk pasukan Sabah FC sebenarnya. Ia boleh melibatkan penggantungan perlawanan pasukan Sabah FC. Satu, didenda. Satu, kedua, tidak dibenarkan penonton masuk ke stadium. Ini adalah antara, ada lagi sebenarnya, tapi ini adalah antara tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh jabatan ataupun FAM lah sekiranya betul-betul mereka memandang serius tentang kelakuan segelintir penyokong yang hadir pada perlawanan Stadium Likas ni. So impact dia jatuh ke mana? Impact dia jatuh kepada pasukan Sabah FC. Tiada penonton, tiada revenue. Tiada penonton juga tiada semangat mau main. So kesian orang yang betul-betul mau datang ke stadium, yang memang suka datang ke stadium untuk menyaksi Sabah FC pun terkena juga tempias dia. Aduh. So guys, jangan macam ni lah, okay? Aku tidak halang untuk kamu-kamu yang baru first time datang ke stadium dengan mentaliti yang tidak center macam tu untuk terus hadir ke stadium. Tidak, sila hadir ke stadium, sila teruskan memberi sokongan kepada pasukan Sabah kerana anda adalah harapan pasukan Sabah untuk maju ke hadapan. Tapi tolong ubah mentaliti tu, tolong ubah jiwa tu. Mulai daripada peristiwa semalam tu lah. Okay, dan aku berharap ini bukanlah last kita boleh tengok Stadium Likas ni full. Aku harap perlawanan-perlawanan akan datang pun kapasiti yang serupa boleh kita lihat di Stadium Likas ni sebenarnya. Tapi again dengan attitude yang cukup bagus. So, okay guys, minta maaf kalau cara aku cakap mungkin salah, kasar atau semua bukan niat aku, tapi aku betul kecewa dengan apa yang aku nampak. Again, aku cakap ini adalah segelintir, bukan semua. Tolong ubahlah perangai itu. So, kalau kamu tidak suka dengan apa yang aku cakapnya, aku minta maaf banyak-banyak. Kamu boleh balas balik apa komen aku di sini, di ruang komen di bawah. Dipersilakanlah. Aku tidak masalah kerana kita mempunyai pendapat kita masing-masing mengenai isu ini. So, ya. Assalamualaikum.